من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 16, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika dikata orang, apa perkataan dia? Perkataan ni kalau tulisan Rumi ni dia ada pembuka kata, kemudian ada penutup kata dah. Dia ada cotek dua atas, pembuka kata. Kemudian di hujung tu ada cotek dua pula di atas kan. Penutup kata ke macam mana disebut? Pembuka kata cotek dua di atas, penutup kata cotek dua di hujung, di atas. Maka jika dikata orang, apa perkataan orang ni? Bahawasanya yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tiada ia disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah, tiada ia sekali-kali. Maka tiada sah dinafiakan dia akan yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah, kerana menafikan barang yang tiada. Menafikan barang yang tiada. Kalau kita kata gak, meniadakan barang yang tiada, mentidakkan barang yang tiada itu tahsilul hasil. Apa tahsilul hasil? Ada tahsilul hasil. Tahsilul hasil itulah mana mentidakkan barang yang memang tak ada. Menafikan memang barang yang tak ada. Itu tahsilul hasil. Dia tahsilul hasil juga mengadakan barang yang sudah ada. Tahsilul hasil juga meniadakan barang yang tiada, dipanggil tahsilul hasil. Di tahsilul hasil ni mana apa asalnya? Menghasilkan barang yang sudah hasil gitu. Mana menghasilkan barang yang sudah hasil ni? Mengadakan barang yang sudah ada, meniadakan barang yang memang tiada. Tahsilul hasil lah. Macam mana contoh lagi? Pergi buat, kita pergi. Nak buat apa? Siap dah. Mau buat siap dah. Meninggawan tu nya. Ataupun pergi buang, ada barang pergi buang sapah. Lepas tu kita tengok tempat sapah tak ada, mau pergi buang sapah tak ada dah. Gitu. Ada panggil tahsilul hasil. Faham tak ni? Tahsilul hasil ni menghasilkan barang sudah hasil dengan bahawa mengadakan barang sudah ada
meniadakan barang yang sudah tiada. Itu tahsilul hasil. Dan iaitu tahsilul hasil itu mustahil begitu. Nescaya. Tu jawab pada jika dikata orang. Nescaya tu jawab pada jika dikata orang. Berkata kami Syekh Ahmad Al-Fatani, berkata kami Syekh Ahmad Al-Fatani pada menjawab yang dikata orang tu. Makna menafikan mereka itu mengkhabarkan dan mengiktikadkan ketiadaan adanya ada yang disemua selain daripada Allah. Tiada maknanya meniadakan barang yang tiada. Hak ni berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna Allah jua Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu ambil daripada faedah didatangkan nafi, didatangkan isbat. Situ dulu. Apa kau faedah guna nafi isbat? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Apa faedah dia? Faedahnya yang disembah sebenar hanya Allah jua. Jua tu. Jua tu nafi isbat lah tu. Dia panggil hasar. Ada sebut berulang kali dah kan. Dia kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Malaysia tak sama. Dia panggil apa? Grammar. Dia punya apa? Tata bahasa. Kalau betul-betul lah bahasa Melayu, bahasa Malaysia, buat karangan, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Dari segi bahasa Malaysia betul-betul okey ke gitu? Boleh? Karangan boleh tulis gitu? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak bahasa Malaysia? Contoh, boleh tak bahasa Malaysia? Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Bahasa Malaysia boleh ke tak? Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bahasa Arab. Dan ini kalau bahasa Malaysia. Macam mana orang sekolah? Boleh ayat gitu. Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Tiada Tuhan yang disembah sebenar melainkan Allah. Ini kalau bahasa Malaysia. Tak betul. Tapi ini bahasa Arab. Nafi isbat seumpama tu, dia ada faedah, dia ada guna dia. Apa guna dia? Hasar. Apa hasar? Jua. Sama juga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Kalau bahasa Malaysia, kami sembah akan dikau ya Allah. Itu bahasa Malaysia. Tapi bahasa Arab, dia orang apa ni? Akan dikau duduk belakang tu, dia ambil buh depan. Kalau ikut susunan, kami sembah akan dikau. Diterbalikkan. Akan dikau kami sembah. Memang bahasa Malaysia tak jadi. Ini bahasa Arab. Dipanggil taqdimu ma hakut ta'khir. Yufidul hasra. Mendahulukan barang perkataan yang sebenarnya duduk kemudian. Kita berdepan. Sebenarnya duduk kemudian. Tak berdepan. Sebenarnya kami sembah akan dikau. Akan dikau ni sebenar duduk mana? Duduk belakang. Ambil berdepan.
Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Belakang, depan. Sepatutnya akan dikau duduk belakang, depan. Bahasa Malaysia memang tak lulu. Apa guna bahasa Arab seumpama tu? Dibawa khasar. Dengan makna akan dikau jualah kami sembah dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Jualah sampai mana? Tu tadilah. Dia buh depan, hak sepatut duduk belakang. Itu bahasa Arab. Jangan duk reka bahasa Malaysia pula. Tapi tak sekolah dah kan. Kalau masih lagi sekolah, reka ayat gitu, waktu beritahu ke cikgu bahasa Malaysia tu, hasar cikgu, hasar. Pening kawan tu. Itu bahasa Arab. Sama dengan nafi dan isbat. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dengan bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat hanyalah Allah Ta'ala jua. Yang disembah dengan sebenar pada wakil, pada hakikat, pada nafsil amri. Minggu lepas kita baca dah. Wakil ke, hakikat ke, nafsil amri ke, satu makna. Wakil, hakikat. Hakikat ni apa? Sebenar-benar. Nafsil amri, diri perkara. Di mana gitu? Wakil, hakikat, nafsil amri. Satu makna. Wakil, hakikat ni mana apa? Sebenar-benar. Sebenar-benar Allah Ta'ala jua Tuhan. Nafsil amri, diri perkara, Allah jua Tuhan disembah dengan sebenar. Atau wakil, hakikat, atau disebut nafsil amri. Nafsil amri, diri perkara. Jadi sekarang ni yang disembah dengan sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul pula persoalan. Maka jika dikata orang, jika orang kata, ada kata sungguh ke ataupun buat je lah. Kita bicara-bicara, macam mana kalau orang soal seumpama ni? Ada orang soal ke tak? Mungkin ada orang soal sungguh. Mungkin hanya buat seperti persoalan. Gitu je lah. Kitab-kitab gitulah. Maka jika engkau kata, maka jika engkau tanya. Dia buat persoalan. Pandai buat berbentuk persoalan dalam kitab. Mengajar bersama juga. Mengajar. Macam mana kalau orang kata gini? Dah ada ke dak orang kata gitu? Mungkin ada, mungkin hanya kita buat persediaan. Ada ni. Dia berbentuk buat pertanyaan. Sama juga. Macam adakah engkau mengetahui? Sama juga. Nabi SAW banyak tanya sahabat, adakah engkau mengetahui? Sahabat pasti jawab, Allah dan Rasul yang mengetahui. Kenapa buat pertanyaan seumpama tu? Dia panggil awqa' fi nafsi. Ni makna apa? Ada satu tarikan. Kalau orang kata gini ke mana? Oh ya sungguh tak terfikir kita. Kalau orang kata gitu sungguh, kita nak kata macam mana? Pandai ni. Kalau orang kata sungguh gitu, mana persoalan yang didatangkan tu tak terfikir kita. Munasabah juga. Sungguh kalau orang tanya gitu tak jawab kita. Tak jawab kita. Setakat tiada Tuhan melainkan Allah, dengan mana Allah jua Tuhan. Okey tu. Kalau orang tanya pula, kalau kata mana? Maka jika dikata orang, ni pada soal ke, pada iktiraf ke, soal ni pada nak tanya kita. Ataupun jika dikata pada iktiraf ni dia nak letang kita. Nak letang kita. Dia ada soal. Ada soal untuk menguji. Pada ni guru soal murid dia untuk menguji pemahaman muridnya macam mana. Ada soal pada ni. Ada soal akan perkara yang kenapa kamu dah soal perkara ni? Ni mustahak nak kena tanya ni. Seorang pun nak tanya macam pandai sangat ke? Ada ni.
Terkadang ada soal berbentuk nak mengelirukan. Ada soal berbentuk nak mengelirukan, nak menyesatkan. Sebagai soal iblis laknatullah kepada Nabi Idris alaihissalam. Adakah Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia ke dalam kulit telur? Ada setengah orang mengatakan ke dalam kisrah bundukah, kulit buah berangan. Allah Ta'ala kuasa tak nak masukkan dunia ni ke dalam kulit telur? Soal apa gitu? Soal iblis ni bukan soal mainan. Oh, mudah je jawab. Mudah kan? Kalau mudah, iblis tak tanya Nabi Idris alaihissalam. Yang tukang tanya iblis laknatullah. Yang ditanya Nabi Idris alaihissalam. Ingat soalan biasa-biasa. Yang tukang tanya tu satu hal dah. Iblis laknatullah. Yang ditanya tu pula Nabi Idris alaihissalam. Ingat soalan biasa-biasa. Allah Ta'ala kuasa tak nak masukkan dunia ke dalam kulit telur? Apa tak kuasa? Kita masuk perakak dah lah. Itu soalan iblis tu. Dunia yang besar, kulit telur yang kecil, rupa asal, itu perkara mustahil. Mana apa? Allah kuasa tak buat perkara mustahil. Bukan soalan biasa-biasa ni. Allah kuasa tak buat perkara mustahil. Gitulah maksud dia. Macam orang tanya, Allah kuasa tak buat Tuhan yang kedua? Tuhan yang kedua tu mustahil. Dan Allah kuasa tak buat? Allah kuasa tak buat anak kepada Allah seorang? Seorang sudahlah. Orang tak apa ramai pun. Anak Allah satu cukup. Orang kan ramalkan anak dia. Tak payah, Allah tak payah ramal. Satu je. Allah kuasa tak menjadikan anak bagi Allah seorang? Ada ni. Apa kata? Allah kuasa tak buat perkara mustahil. Tu soalan iblis ni. Dunia yang besar rupa asal ni, kulit telur yang kecil rupa asal ni, Allah kuasa tak nak memasukkan? Itu soal perkara mustahil. Allah mengkecilkan dunia. Dadanya ke gitu, ke asal. Tu Allah mengkecilkan dunia, dimasukkan ke dalam kulit telur yang kecil. Tu benda haru. Ada soal pula gitu. Tu soal mudah. Ataupun Allah membesarkan kulit telur, dunia jadi kecil daripada kulit telur. Dunia besar dah ni, tapi kulit telur nak Allah besar lagi. Allah memasukkan dunia yang besar dah ni ke dalam kulit telur yang lebih besar. Tu benda haru. Tu dia tanya benda gitu. Dia tanya benda gitu. Rupa asal ni, rupa asal. Perkara mustahil. Tu soalan. Soalan apa tu? Soalan nak menyesatkan. Soal belaka. Kalau guru soal pelajar dia, soal nak uji penguasaan. Tengok macam mana pemahaman di soal. Ada soalan yang dibuatkan sebab benda soalan tu mustahil. Kenapa kamu tak tanya? Ada soalan yang dibuat untuk mengelirukan, menyesatkan. Hak guru soal pelajar untuk menguji penguasaan ilmu macam mana. Ada orang soal pula nak menguji ilmu guru ni macam mana. Nak test. Mana? Nak sudi. Mana nak sudi? Test. Cuba. Test cuba kau, dia kata. Test cuba. Test sekali, sekali, cuba pula sekali. Kau mana kamu? Dia nak sudi. Dia nak tanya soalan ni, soalan ilmu hakikat ni. Nak tengok ustaz ni. Ustaz ni pun jawab. Ustaz ni dah pandai. Nak gitu. Pada ni. Nak test, nak cuba. Ni. Dia pula yang beri markah. Jangan orang-orang duduk tepi-tepi, duduk sembang kaki lima masjid surau tu, itu kadang-kadang ilmu tinggi ya. Dia boleh bagi markah pula. Ustaz tu mengajar toho, dia kata. Toho tak toho?
cetek. Toho. Tok dalam, tok tinggi. Gitu aku boleh ngajar. Oh, sedap hidup sembang. Kaki 5 tu lah. Kaki 5 maju surau. Jangan. Bukan biasa-biasa tu. Orang jenis bodoh sombong duduk tepi tu. Jangan main biasa ni. Ada ni. Dia nak tengok. Dia nak tengok. Orang mengajar tu level mana? Oh, dia pula yang pandai. Ada. Soal dia tujuan dia gitu. Dia bagai-bagai lah tujuan yang soal ni. Iblis tu memang soal untuk menyesatkan. Iblis memang soal untuk menyesatkan. Ada orang soal pula tujuan dia nak menuju. Nak soalan ni. Ustaz jawab hari malam ni, contoh hari maghrib. Kena tabutiah dia kata. Ada orang dituju. Aku kata dah. Ngoko dia, mupu dia, tak akak muka, kena molek semalam. Dia nak tuju kawan tu. Yang ustaz ni jawab betul benar lah, sebab dia tak tahu kisah. Dia jawab betul benar. Hak depan tu pula hak dituju. Dah molek, tak akak muka ya haji, kena molek semalam. Ada orang gitu. Ada orang soal ni dia nak menuju juga, tapi bukan tujuan dia nak seumpama tu. Tujuan dia kalau cakap sesama kita ni payah sikit nak orang nak pakar. Jadi kita soal satu soalan memanglah berkenaan ahli jemaah juga. Mudah-mudahan dengan soalan tu bila ustaz yang jawab yang berkenaan dia akan sedarlah. Kalau sama sendiri beritahu, sama sendiri bagi nasihat, mungkinlah orang tak akan terima. Tujuan dia untuk memperbaiki. Itu tak apa. Ni tujuan dia nak tala. Kau nak tala? Nak katok, nak tuju. Tala mana ni? Tujuan dia nak kena. Tujuan nak kena. Ada satu adab belaka tu. Kalau ditanya memang ada perkara tu dilakukan ada jemaah tak comel gitu dengan tujuan untuk memperbaiki. Itu tak apa gitu. Ada ni. Hak ni hak memang nak tala, nak kena ke orang. Kena atas dia sungguh pula kemudian buat je. Buat duno je. Buat lembu kenyang je. Sebab dia belajar bukan memperbaiki diri. Dia belajar nak kata orang. Ni faham tak ni? Ni soalan ni. Ada pelbagai tujuan menyoal. Ada yang soal tujuan dia nak suruh orang kata, ni baru orang hebat soal hak level tinggi-tinggi. Dia soal ni kan baru dia pandang. Ada kat pasal tu. Dia soal, dia nak bagi orang dengar, ni barulah soalan. Tahu soalan orang belajar sungguh. Ni soal benda hak budak-budak pun boleh tahu jawapan. Ni soal baru je. Faham tak ni? Ni hati perut masing-masing lah. Hati perut masing-masing. Tapi soal menyoal itu ada kebaikan dia. Ni soal menyoal lah ni. Soal iblis itu tu nak menyesatkan. Faham tak ni? Kita akidah kitanya perkara mustahil, balik pada soalan iblis tadi, perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang lupa kita bicara dahulu, kudrah iradah bertakluk kepada perkara yang mungkinun. Perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang mustahil, Allah kuasa tak? Jawab kuasa pun tak betul, jawab tak kuasa pun tak betul, sebab tidak berkait dengan kekuasaan. Allah kuasa tak menjadikan anak seorang? Jawab Allah kuasa tapi Allah tak buat, salah. Jawab Allah tak kuasa buat anak, salah. Lepas tu jawapan dia, menjadikan anak bagi Allah perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Kuasa ke tak? Jawab kuasa pun tak boleh. Jawab tidak kuasa pun tak boleh. Sebab tidak ada kaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tanya gini lah. Gajah. Gajah lah. Balok dia boleh tarik. Kalau gitu boleh tak nak panjat pokoknya? Kau tak tanya gitu. Dah kata gajah kuat. Batang balok dia boleh tarik. Iyalah. Dah kuat sangat. Boleh dah gajah panjat pokoknya?
Kalau nak patah hukumnya kerja dia lah. Kalau suruh panjat, tu bukan kerja dia. Dah kan tu gajah lemah. Gajah tak kuat dah kena soalan. Pisau tajam deh. Tajam mahal. Mai nak kat batang besi itu bukan kerja pisau. Dah tupu pisau. Batang besi tak boleh kerat. Bukan kerja pisau batang besi. Itu kerja meseng pula. Satu pisau tupu. Dah cakap pisau tupu. Dah batang besi tak boleh kerat. Bukan kerja dia. Faham tak ni? Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Kita ngaji bab kudrah iradah terdahulu. Jadi ni berbentuk soalan. Maka jika dikata orang bahawasanya yang disembah dengan sebenar pada hakikat, pada sebenar-benarnya, yang lain daripada Allah itu tiada ia sekali-kali. Memang tak ada lah. Sebab Allah juga Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan yang disembah dengan sebenar, selain daripada Allah tiada ia sekali-kali. Memang tak ada lah. Maka tiada sah dinafi akan dia. Nak meniadakan lagi Tuhan yang disembah selain Allah yang memang sudah tiada, tak sah nak nafikan gitu. Kerana menafikan barang yang tiada itu tahsilul hasil, dan iaitu tahsilul hasil mustahil. Nafi isbat bawa pada hasar dengan bahawa yang disembah dengan sebenar Allah Ta'ala juga. Okey, situ. Tapi di situ ada nafi. Apa nafi? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Nak meniadakan Tuhan yang lain selain Allah yang disembah sebenar. Nak meniadakan. Dah ada ke tak? Tiada. Lepas tu nak mentiadakan yang tiada. Ni dia mari selapis lagi. Dia mari selapis lagi. Nak mentiadakan yang memang tiada. Tak ada ni. Mentiadakan yang memang tiada, dia panggil tahsilul hasil. Dan iaitu tahsilul hasil itu mustahil. Sebab apa? Sia-sia. Mentiadakan yang memang tiada, sia-sia lah. Buang barang yang tak ada, itu sia-sia. Disama mengadakan barang yang sudah ada. Tahsilul hasil lah. Macam bicara tadi, kekuasaan Allah hanya kepada perkara yang mungkinun, perkara yang jaizun, perkara yang harus ada, harus tiada. Yang wajib, yang mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Sebab apa? Sebab bawa kepada tahsilul hasil. Tahsilul hasil ni mustahil sebab sia-sia. Mana contoh? Yang wajib ada zat Allah. Kalaulah kudrah mengadakan zat Allah yang ada sedia kala, ada panggil tahsilul hasil. Kalau kudrah dia bertakluk pada perkara yang wajib. Mana perkara yang wajib? Zat Allah. Zat Allah ada. Kemudian kudrah mengadakan akan zat Allah yang sedia kala ada. Bukan tahsilul hasil. Itu mustahil, sia-sia. Sebab tu kekuasaan kudrah Allah tidak berkait dengan perkara yang wajib. Macam dengan perkara yang mustahil. Anak Allah mustahil, isteri Allah mustahil. Maka anak Allah tiada, isteri Allah tiada. Kudrah meniadakan akan anak Allah yang sudah tiada. Kudrah Allah meniadakan akan isteri Allah yang memang tiada. Dipanggil tahsilul hasil, mustahil. Sebab itulah kudrah tidak bertakluk pada perkara mustahil. Sebab apa? Buat pada tahsilul hasil. Ada ni. Hak wajib zat Allah ada sedia kala. Kudrah mengadakan zat Allah. Kudrah meniadakan zat Allah. Meniadakan zat Allah tu mustahil. Jadi kudrah mengadakan akan zat Allah yang sedia kala ada. Tahsilul hasil. Itu mustahil, sia-sia. Anak Allah tiada. Kudrah meniadakan. Kudrah meniadakan. Hak memang sudah tiada. Tahsilul hasil. Kudrah mengadakan. Kalau mengadakan tak panggil mustahil lah pula. Jadi perkara haruh lah pulaknya. Itu panggil tahsilul hasil. Sekarang ni
yang disembah dengan sebenar selain Allah tak ada sekali-kali, maka tiada sah dinafi akan dia. Kerana menafikan barang yang tiada itu tahsilul hasil, dan iaitu mustahil. Anda jawab macam mana? Anda nescaya, anda jawab dia. Jawab dia jika dikata orang. Nescaya berkata kami. Nescaya berkata kami. Ini jawapan dia. Maka didatangkan dua jawapan. Didatangkan dua jawapan. Mana? Jawapan yang pertamanya, nescaya berkata kami. Makna menafikan demikian itu, menafikan yang sebenar pada hakikat yang memang tiada itu, mengkhabarkan dan mengiktikadkan ketiadaan adanya ada Tuhan yang disebut dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna? Makna bukan menafikan sungguh, bukan nak mentidakkan sungguh, hanya mengkhabarkan, menceritakan tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mengkhabarkan saja. Kalau orang adalah nak cerita tiada Tuhan sebenar melainkan Allah. Dah kamu nak mentiadakan Tuhan yang lain, tidak mentiadakan. Betul? Hanya menceritakan, hanya mengkhabarkan, bukan menafikan sungguh. Menafikan sungguh mesti barang tu ada asalnya, kemudian dinafikan, ditolak kemudian. Hak ada ni, hak ada, maka dinafikan, ditolakkan. Ni tak jadi dia ni, ada saja je, maka dinafikan, ditolak. Tu pada ni hak ada tapi dinafikan. Tiada tak ada orang hak pandai buat perkara ni melainkan dia seorang je. Hak lain ada, tapi kalau buat pun tak jadi, buat penuh kalau dia hak lain. Maka kita nak menafikan. Mana hak lain-lain tu ada dah hak lain. Ada ramai orang ngaku pandai, tapi kita nak tolak belaka tu. Hak tu kata saja je, mengaku pandai je, tapi kalau ke dia habis pun orang noh. Tak ada orang pandai buat perkara ni melainkan siapa jawab pandai. Dia nak menafikan mana? Hak duk ngaku-ngaku pandai. Pandai dok tu menafikan sungguh. Apa? Nak menafikan hak ada kata pandai tu bukan, tak jadi tu ada sungguh. Pada ni lah satu-satu perkara tu ramai sangat orang buat. Jadi ke tak jadi je lah. Jadi ke tak jadi. Macam gini lah, masuk belaka. Hak sedap kedai belaka. Tapi kedai tu mana? Tak ada kedai hak pada ni. Melainkan kedai tu hak dia kena dengan selera dia. Mana pun dia nak nafikan kedai lain dengan bahawa kedai lain masuk tak kena dengan selera dia. Ada tak kedai lain? Memang ada. Tapi nak nafikan, tak kena lah dengan selera dia. Dengan selera dia lah. Kedai lain tu ramai pula orangnya, selera orang tu pula. Gitu je lah. Tapi dia nak menidakkan yang memang ada kedai-kedai yang lain, tapi tak jadi dengan tak kena dengan selera dia. Tu ada sungguh, cuma dinafikan. Tu baru betul-betul panggil menafikan. Hak ni menafikan Tuhan yang disembah pada hakikat Allah yang memang tak ada. Tak kena menafikan hak tak ada dah. Tu tahsilul hasil. Ada tak? Hanya nak mengkhabarkan, nak menceritakan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Gitu je. Dah ada tak Tuhan yang lain? Tak ada. Kamu nak nafikan dia? Dah nak cerita je. Tu mudah. Kata je. Ayat panjang-panjang. Dan mengiktikadkan tiada adanya. Mengiktikadkan tiada adanya, tiada ada yang disembah sebenar pada hakikat selain daripada Allah. Hati.
mengiktikadkan bahawa hanya Allah Tuhan yang sebenar, dan mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja, mengkhabarkan dan mengiktikadkan. Tak ada nak menafi, tak ada nak buang-buang, tak ada nak keluarkan. Ni bukan ni. Ni bukan Tuhan sebenar. Hak bukan Tuhan sebenar yang cerita dah. Sebab benda tak ada. Nak mentadakkan benda tak ada. Ada tak? Hanya setakat nak cerita je. Dan sekarang ni kamu kata tiada Tuhan disembah-sembah melainkan Allah. Ada ke Tuhan yang lain? Tak ada. Kenapa kamu menafikan? Tak, saya nak cerita je. Bahawa tiada Tuhan yang disembah-sembah melainkan Allah. Dan itu i'tikad. Apa i'tikadnya? I'tikad di hati hanya Allah Tuhan yang disembah-sembah. I'tikad di hati bahawa tiada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah dengan sebenar. Tak ada. Yang disembah dengan sebenar selain Allah tidak ada sama sekali. Mengiktikadkan saja, bukan nak menafikan. Sebab menafikan ni benda ada, kita nak sepak keluar. Pandai ni? Nak nafikan. Ni bukan mereka ni. Cakap ramai lah. Cakap. Tapi bukan belaka tu. Cakap je. Tanya buat kerja, seorang tu je hak nak. Udah. Suku sembang gitulah. Suku sembang tu. Dia seorang je. Mulut tak bunyi. Tapi kalau buat kerja, dia hak cakap banyak tapi pakai mana dah? Tak ada, dia bersembang isap rokok je. Tu je. Lepas tu, kita nak tolak belaka tu. Ayah, dia panggil. Panggil Wak Abi berah. Wak Abi berah tau. Tunggu. Sekarang ni jangan Wak Abi berah gitu. Berah mahal. Wak Abi berah je. Panggil ramah-ramah. Cakap lebat-jebat. Cakap. Allah. Tengok kerja. Hak tu buat kerjanya. Hak dah bunyi mulut. Senyak je. Tak ada cakap banyak dia. Dia buat kerja. Duk tulis kat orang. Mana kita nak sepak keluar. Nak nafi belaka ni. Hak ni. Tak sah. Lain kali tak payah. Tak payah lain kali. Tu kata tu. Tain akak air. Diminum dulu. Tain akak nasi. Dimakan dulu. Kerja buat dah. Tu kata Wak Abi berah. Hak tu memang kita nak menindakkan sungguh. Nak sepak keluar sungguh. Ada. Tapi tak pakai. Tak jadi kerja. Sekarang ni Tuhan selain Allah tak ada. Nak mentadakkan ada. Hanya nak mengkhabarkan, nak menceritakan dan nak mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala jua Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi nafi ni dipanggil nafyun laisa ala babih, dia panggil. Bukan nafi yang bukan atas bab dia. Bab nafi sungguh ni memang nak sepak keluar sungguh. Barang yang ada. Tu baru nafi sungguh. Ini bukan atas bab nafi lah. Cuma nafi hanya nak mengkhabarkan, nak menceritakan. Dan nak mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala jua yang disembah dengan sebenar. Tu rekah. Sekat tu je. Tak cerita panjang-panjang. Ada pun nak menafikan berhala, tu bukan. Waktu dak ayah nafikan. Sebab memang bukan. Berhala? Bukan. Tu batu. Takkan dia Tuhan pula, orang buat dia. Tuhan ni buat orang. Tahu Tuhan? Ni orang buat dia. Kalau orang buat dia, orang Tuhan. Dia jadi hamba. Tahu? Orang buat berhala. Sini siapa Tuhan? Hak tu kan buat lah. Ni yang dibuat jadi Tuhan. Ada ni. Jadi hak berhala kita nak nafikan. Dah nafikan. Sebab itu memang bukan. Atau bukan. Tak nafikan. Jadi mudah ni yang mudahnya. Mengkhabarkan dan mengiktikadkan bahawa tiada Tuhan disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala jua yang disembah dengan sebenar. Bukan menafikan sungguh dengan mentadakkan memang hak tak ada. Itu tak ada faedah tu. Itu dipanggil tahsilul hasil. Itu mustahil sama sekali. Kemudian dia di bawah tu dia datang pula nafi makna yang kedua pula.
mengkhabarkan dan mengiktikadkan ketiadaan ada yang disembah sebenar pada hakikat selain daripada Allah. Tiada makna nafi, tiada makna nafi meniadakan barang yang tiada, bukan nak meniadakan barang yang tiada. Tuhan yang semua-semua selain Allah memang tiada, bukan nak menafikan, bukan nak meniadakan barang yang tiada. Kerana menafikan barang yang tiada tidak sah, tidak kena dengan kaedah nak nafi. Nafi ni nak menafikan, nak meniadakan barang yang tiada, itu tidak sah, tak jadi gitu. Lepas tu di sini hanya mengkhabarkan dan mengiktikadkan jua tiada Tuhan yang disebut sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata tiada makna nafi, meniadakan barang yang tiada. Menafikan yang memang tiada Tuhan yang disebut sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak jalan mudah. Ambil ni je. Dari cerita bab nafi lah. Cuma nafi isbat kita ingat. Nafi isbat bawa faedah jua la ilaha illallah. Apa makna? Dengan makna Allah jua Tuhan yang disembah dengan sebenar. Nak jua tu yang kita nak. Nafi tak ada nafi. Nak meniadakan Tuhan yang lain yang memang sudah tiada. Ada. Tak sah menafikan barang yang memang tiada. Itu tak ada faedah. Itu tahsilul hasil. Sia-sia tu mustahil gitu. Itu hak nafi yang pertama, hak mudah. Hak yang kedua ni payah sikit. Dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Kerana bahawasa zihin itu mentaswirkan ia adalah fardu dan takdir, akan ada berapa Tuhan disebut dengan sebenar. Kerana menghukumkan ia mukmin ataskannya itu dengan nafi melainkan Allah juga. Nak fardu takdir pula. Dalam zihin ni, dalam otak orang mukmin buat fardu takdirnya, payah situnya. Fardu takdir macam mana? Fardu takdir ni kan banyak fardu takdir kan. Jika tu fardu takdir belaka kan. Kan kita banyak fardu takdir. Jika Allah tiada, jika Allah baharu, jika Allah binasa, panggil fardu takdir lah. Fardu takdir mana ada fardu takdir. Ni masuk dalam zihin orang mukmin. Ada Tuhan-Tuhan lain. Benar dinafikan bukan belaka ni. Nak main nak musim hak tu kok. Nak cukup tahlil 100 kok. Sebab tengah malam dah habis lah. Cukup 100. Ni tahlil 100. Tarik ke malam-malam ni. Dah nak bagi hadir. Ada Tuhan yang lain seolah-olahnya dinafikan. Ada Tuhan yang lain seolah dinafikan. Mana? Nak cukup 100 tahlil ni. Apa perut dah ni? Bau sedap pula dapur. Nasi minyak, nasi biryani bau dapur. Dah nak jadi soh. Nafi ni kena gambaran ada. Itu jalan yang kedua, itu payah. Yang pertama tadi tak ada. Bukan nak nafi-nafi, hanya nak mengkhabarkan, nak menceritakan dan mengiktikadkan tiada Tuhan disembah sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi biasanya orang datang yang kedua ni lah. Yang kedua ni payah. Yang pertama je tadi mudah. Cerita panjang. Tapi sedap juga biar payah tau. Biar orang nampak orang payah je. Ni senang je beri. Biar payah. Dah lah. Tapi kita ni baguslah hak kedua-dua. Hak yang pertama mudah. Yang kedua ni payah sikit. Tengok atas masing-masing lah. Tengok atas masing-masing. Wallahu a'lam.